muzakarah, tentang agama, tentang ilmu, tentang apakah dikatakan hikmatnya Allah Ta'ala memperwajibkan kita itu berpuasa. Kita kena tahu tentang hikmat apakah yang Allah Ta'ala wajibkan kita itu berpuasa di dalam bulan Ramadan. Apakah hikmat dia? Baik, sebab tu mengatakan oleh ulama Hasan Basri, satu orang waliullah, kekasih Allah Ta'ala, dia mengatakan hikmatnya Allah Ta'ala memperwajibkan kita puasa. Yang pertamanya yakni Allah Ta'ala mempernahankan kita daripada makan dan juga minum. Yakni Allah Ta'ala wajibkan kita puasa tu supaya apa? Kerana Allah Ta'ala nak mencadangkan jamuan dan juga makanan hidangan di dalam syurga Firdaus. Allah Ta'ala nak cadang makanan kita. Allah Ta'ala nak cadang makanan minuman kita ni di dalam syurga Firdaus. Dan seronoknya kita ni, apabila puasa kita, amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala, maka kita akan makan makanan hidangan yang dicadang oleh Allah Ta'ala terhadap hamba dia. Sebab tu kata Nabi SAW, dua perkara yang mana kita akan seronok sewaktu mana kita seronok, yakni satunya di waktu di atas muka dunia. Mana sewaktu mana kita nak berbuka puasa, seronoknya. Allah, macam-macam ada. Tak pernah ada kuih ni. Dalam bulan Ramadan ada kuihnya. Seronok kita. Ni orang panggil keseronok. Orang panggil apabila seronoknya kita sewaktu mana kita nak berbuka puasa di atas muka dunia. Dan satu laginya kita seronok apabila kita kembali berjumpa dengan Allah Ta'ala dan juga amalan puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala, maka seronoknya kita makan makanan dan minuman daripada cadangan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Allah Ta'ala cadang hidang di dalam syurga, lagi seronok kita. Sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebab itulah kita berpuasa, supaya kita kena menjagakan puasa kita. Bukan kata kita ni puasa yakni kita kena menahankan daripada perkara yang mengurangkan pahala puasa kita. Kena kurangkan, kena menahankan daripada perkara yang nak mengkurangkan pahala puasa kita. Kita puasa tapi kurang pahala puasa kita ni. Sebab kita tak menjagakan perkara yang nak mengurangkan pahala puasa kita sewaktu mana kita berpuasa. Sebab tu kita kena jaga. Kita jangan faham bahawasanya kita puasa ni tak makan, tak minum. Setara tu ya. Tak. Padahal kita kena faham bahawasanya kita puasa tahan daripada makan, menahankan daripada minum, dan juga menahankan daripada segala-gala perkara yang nak mengkurangkan pahala puasa kita. Mata kita kena tahan, mulut kita kena tahan, telinga kita kena menahankan, lidah kita kena jaga. Ni bulan puasa, masih lagi duk mentengokkan benda-benda yang nak mengkurangkan pahala puasa. Mulut kita masih lagi duk cakap benda-benda tak betul. Mulut kita masih lagi duk mengupak kepada orang. Mulut kita, lidah kita masih lagi duk memfitnahkan orang. Tangan kita, mulut tak cakap tapi tangan cakap. Sekarang lah ni tangan duk cakap. Mulut diam, tangan duk cakap. Tekan telefon, cepat pergi sana, sampai luar negara. Tu orang panggil dikiaskan daripada mulut kepada tangan. Tangan pun mengupak juga. Dia kata, ustaz, saya tak mengupak ustaz. Mulut saya diam je. Ya memang diam. Tapi tangan kita akan tulis benda-benda perkara. Dan ini nak membuatkan benda-benda yang nak mengurangkan pahala puasa kita. Baik. Dan juga kita sentiasa jaga segala serba-serbi. Dia panggil puasa kita ni zahir dan juga batin. Tu dia.
tu hikmahnya Allah Ta'ala memperwajibkan kita puasa, kata Hasan Basri. Dan yang keduanya, hikmahnya Allah Ta'ala memperwajibkan kita puasa ialah Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala musuruhkan hamba dia ni memperlaparkan, yakni mempertahankan daripada makan dan minum, supaya kita nak muzahirkan, supaya kita nak mengadakan sifat kesian belah, kekasihani terhadap orang yang lapar. Apabila kita lapar ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka kita akan tahu, maka kita akan faham bahawasanya orang yang lapar itu seperti mana kita lapar. Kita baru tahu, kalaulah kita tak rasakan lapar, maka benda tadi tu tak akan rasa kata orang ni lapar ke, orang ni dahaga ke. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Kita tak rasanya lapar dan juga dahaga. Sebab tu muslimin muslimat, hikmahnya Allah Ta'ala wajibkan kita puasa supaya kita nak mengadakan sifat kasihani terhadap orang yang lapar. Baru dah lepas pada ni, orang lapar ni semacam ni, seperti mana dia lapar ni, aku lapar. Ni duk tengok orang lapar tu biasa, sebab kita tak tahu. Kalaulah kita tak melaparkan, tak mendahagakan diri kita, tak tahan daripada makan dan juga minum, maka kita tak akan tahu kata dia orang ni lapar ke, dahaga ke. Itulah hikmahnya. Dan yang ketiganya, kata Hasan Basri lagi, hikmahnya Allah Ta'ala memperwajibkan kita puasa supaya Allah Ta'ala nak membetulkan nafsu yang bengkok. Allah Ta'ala nak membetulkan nafsu yang belok kita ni, nafsu yang bengkok, nafsu yang tak betul ni, supaya apabila melahirkan, apabila kita puasa, apabila kita melakukan ibadah puasa, maka nafsu yang bengkok, nafsu yang tak betul tadi, dia akan menjadikan betul. Dengan apa? Dengan kerana kita itu puasa. Sebab tu alhamdulillah masuknya bulan Ramadan, masya-Allah. Kita rajin baca Quran, kita akan tahu sendiri kita. Boleh kita pegang Quran, membacakan akan Al-Quran. Sebab apa? Sebab nafsu yang bengkok tadi diproses oleh Allah Ta'ala supaya menjadi betul nafsu tadi. Nafsu jadi baik. Tu dia apabila masuknya di dalam bulan Ramadan, dengan kerana kita puasa, Allah Ta'ala membetulkan nafsu kita. Nafsu apa? Ialah nafsul ammarah. Nafsul ammarah ni ialah nak membuatkan, nak menunjukkan kita daripada membuat benda-benda yang tak baik. Innan nafsala ammaratum bisu. Nak buat benda-benda yang tak elok. Sebab tu nafsu-nafsu ni pun dia ada banyak pangkat dia, sehingga sampai juga nafsu yang mana Allah Ta'ala redha. Nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini nafsu yang mana Allah Ta'ala itu redha kepada nafsu. Ni Allah Ta'ala nak membetulkan nafsu. Allah Ta'ala nak membetulkan nafsu yang tak betul tadi. Dan juga seperti mana kata Hasan Basri, kita nak membetulkan besi yang bengkok ialah melalui kita membakarkan dengan api. Nak betulkan besi tadi, kita kena melayukan api supaya besi tadi menjadikan betul. Juga nafsu kita pun muslimin muslimat, supaya kita nak membetulkan nafsu kita ialah kita kena, salah suatunya kita kena berpuasa, menahankan makan dan juga minum. Tahankan nafsu kita ni, maka nafsu kita akan menjadi betul. Nafsu kita akan boleh mentaati segala perintah-perintah Allah Ta'ala. Boleh kita, nafsu kita boleh taat kepada Allah, nafsu kita boleh buat perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Sebab tu nafsu ni, orang panggil Allah Ta'ala celup di dalam neraka lapar. Barulah Allah Ta'ala angkat nafsu ni daripada neraka lapar tu. Allah Ta'ala tanya kepada nafsu, "Mungkena ada aku siapa?" Maka ketika tu nafsu baru kenal, kata, sebab tu nafsu ni akan nak menjadi betul, nafsu akan nak menjadi belok. Salah suatunya Allah Ta'ala memperlaparkan kita. Allah Ta'ala memperwajibkan kita itu berpuasa di dalam bulan Ramadan supaya nak bagi betul nafsu. Tu dia.
Dan yang keempatnya kata Hasan Basrinya, hikmahnya Allah Ta'ala memperwajibkan kita puasa ni kerana apa? Kerananya sebelum daripada mendatangnya Ramadan, malaikat-malaikat, para malaikat duduk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hal kelakuan manusia di atas muka dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba-Mu di atas muka dunia ni banyak melakukan, membuatkan benda-benda yang maksiat, benda-benda yang Engkau murkai ya Allah. Tapi Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Hei malaikat, sewaktu mana memasuknya di dalam bulan Ramadan, mereka hamba aku ni, yang mana dulu di luar bulan Ramadan mereka berbuat benda-benda maksiat, tetapi apabila dia masuknya di dalam bulan Ramadan, dia sanggup letih, payah, dia menahankan daripada makan dan juga minum, dan malam dia berdiri berqiyamul lail. Hei malaikat aku, mu tengokkanlah hamba aku pada bulan Ramadan." Maka malaikat di dalam bulan di malaikat yang mengadu dengan Allah Taala tadi paling berdoa untuk syafaat kepada hamba yang berpuasa pada bulan Ramadan. Sebab tu kita ni pun ni hikmah ni, datangnya dalam bulan Ramadan kita dapat rahmat dan juga pengampunan daripada Allah Ta'ala, dan juga dapat syafaat berdoa oleh para malaikat. Ni hikmah ni. Tu dia. Sebab tu rugi, tak beruntung bagi mereka yang mana masuknya dalam bulan Ramadan, dia tak akan terampun daripada Allah Ta'ala dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Mana? Ialah mereka-mereka yang sentiasa mengekalkan membuat benda-benda maksiat. Masuknya dalam bulan Ramadan, mereka tak sanggup mengikutkan akan perintah Allah Ta'ala. Kata Nabi, orang ni orang yang paling rugi. Sebab apa? Kerana bulan yang mulia ni, bulan Ramadan, bulan yang barakah, bulan yang mana Allah Ta'ala limpah ganda ganjaran pahala bagi pada hamba, tetapi dia tak dapat mengampuni daripada Allah Ta'ala. Dia tak dapat mengampun daripada Allah Ta'ala, dia tak dapat doa daripada para malaikat. Orang ni rugi. Bukan orang untung. Sebab tu orang yang beruntung ialah orang yang dapat berdoa, dapat terampun daripada Allah Ta'ala, daripada segala dosanya. Sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, tengok dalam bulan Ramadan terbahagi kepada 3 bahagian. Pertama, dah lepas dah 10 hari yang awal, yakni rahmat daripada Allah Ta'ala. Dan juga kita duduk 10 hari yang tengah ni, malam ni malam yang habis, yang terakhir dah. Dan kita duduk pada malam yang dah 10 yang terakhir. Mana kata maghfirah, keampunan daripada Allah Ta'ala pun kita lepas dah. Kita ni duduk menuju kepada 10 yang terakhir, dinamakan itqun minan nar, yang mana Allah Ta'ala membebaskan hamba daripada api neraka. Sebab tu kita kena banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, supaya kita dapat terampun dan juga rahmat, dan juga melepas daripada, merdeka daripada api neraka Allah Ta'ala. Tu dia, kena berdoa. Sebab tu jenis bagi orang yang nak dapat doa daripada para malaikat ni, ada beberapa jenis, ada beberapa perkara. Salah satunya orang yang sentiasa berpuasa dalam bulan Ramadan, yang pertama. Yang keduanya, orang yang menunggu-nunggu untuk berbuat, menunggu-nunggu waktu solat, duk tunggu waktu semayang ni. Orang ni pun dapat terampun, dapat doa daripada para malaikat juga. Sebab tu bukan senang kita ni nak dapat doa daripada para malaikat, para yang maksum, malaikat ni duk doa kepada kita. Tu dia. Yang kedua, orang yang nak menunggu-nunggu waktu solat, yakni waktu sembahyang, tunggu nak masuk waktu sembahyang, dia duk tunggu, dia ni pun dapat doa daripada para malaikat. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, tiada ada seorang di antara kamu
duduk menunggu semayang selama dia di dalam keadaan bersuci. Malaikat berdoa, ya Allah ampunilah ia ya Allah rahmatilah ia ya Allah. Kita duduk tunggu ni, seolah kita main pada semayang maghrib. Duduk tunggu semayang maghrib sehingga nak sampainya isyak. Selagi mana kita tiada berhadas, selagi mana kita tu bersuci, maka ketika itulah para malaikat berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah ampunilah dosa mereka ya Allah rahmatilah mereka ya Allah. Ni dia dua. Malaikat berdoa kepada kita. Tu dia. Bukan siapa ni malaikat ni. Duk berdoa kepada hamba dia. Dan juga malaikat yang berdoa juga kepada orang yang sentiasa duduk di saf depan. Orang datang daripada masjid duduk di saf awal, solat berjamaah. Orang ni pun dapat berdoa, dapat doa daripada para malaikat juga. Duduk saf awal. Sebab tu kita datang masjid awal. Awal kita datang masjid ni. Datang juga masjid awal, tak azan lagi. Bila tak azan lagi kita datang dah dengan mutu. Parking mutu, duduk luar masjid. Orang ni rugi kat ni. Rugi dia, tak dapat untung. Kita datang awal, kita masuk dalam masjid, duduk di sah awal. Duduk sah depan ni. Ni kita duduk kat belakang-belakang, bagi sah depan ni luar. Kita tak dapat berdoa oleh para malaikat. Sebab tu muslimin dan muslimat, apabila kita tahu, boleh kita beramal, selalu datang pada rumah Allah, datang kepada masjid, masuk dalam masjid kita duduk sah awal. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan doa daripada para malaikat. Lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan ni, bulan yang mulia, bulan yang barakah, bulan yang mana Allah Ta'ala gandakan ganjaran pahala kita. Tu dia. Dan juga yang ketiga, yang keenamnya, yang keenamnya, kita nak mendapatkan berdoa daripada para malaikat ialah orang yang duduk tempat semayang selepas melakukan solat. Duduk tempat semayang dia. Tu dia, orang ni pun dapat berdoa oleh para malaikat. Orang yang tidur dalam keadaan suci pun, orang yang tidur dalam keadaan beradab, orang tak tidur dalam keadaan beruduk dan juga dia tidur dengan beradab tidur, maka orang ni pun dapat pengampunan daripada para malaikat juga. Tidur pun, kalau kita tidur kita betul cara dengan mana cara yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidur kita pun menjadikan ibadat. Orang panggil jadi tangga wasilah, lil wasilah hukmul maqasid. Jadi tangga orang panggil. Baik. Sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ni kita nak menujukan pada 10 yang terakhir. 10 yang terakhir, yang mana di dalam 10 yang terakhir, yang mana ada peristiwa Lailatul Qadar. Kita kena pulunkan. Kita kena merebutkan masa ni, jangan menjadikan sia-sia. Sebab tu kita beribadat berbetulan dengan malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 malam. Lebih baik daripada 1000 malam. Sewaktu mana berbetulan kita beribadah. Tuan-tuan dan juga puan-puan, kita jangan faham bahawasanya malam Lailatul Qadar ni kita duk tunggu. Kami ingat kami masa kecil-kecil dulu, budak-budak dulu, apabila orang tua kata sujud, kita pun jenuh. Duk tunggu tentu. Di mana ni pokok kayu ni? Turun ni. Itu kita jangan duk fikir benda-benda tu. Sebab benda-benda tu tertentu yang mana Allah Ta'ala nak bagi hamba-hamba dia tu. Hamba-hamba yang terkhas Allah Ta'ala bagi nampak. Kita beribadat sudah. Berbetulan pada malam Lailatul Qadar, malam itulah kita beribadat lebih baik daripada 1000 bulan. Tak payah duk tunggu tak tembok lah. Ni duk tunggu di jalan tengok pokoknya, pokoknya mana ni akan sujud ni. Tengok air-air yang mana akan lipah di kolah, duk tunggu kat masjid tengok. Tu dia. Kami dia ingat kami masa kecil-kecil dululah. Kita faham macam tu. Bukan. Kita beribadah pada bulan
bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar ni, yang mana Allah Taala nak bagi pada kita zahir nampak, insya-Allah akan nampak. Tapi kita terus beribadat. Kita beribadah berbetulan dengan malam Lailatul Qadar, maka kita ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan. Tu dia. Dan juga apabila kita membuatkan benda-benda maksiat, berbetulan dengan malam Lailatul Qadar juga, kita buat maksiat 1000 bulan juga. Tu dia. Sebab tu kita kena rebutkan masa. Banyak kita tilawatul Quran, bacakan akan Al-Quran. Sekurang-kurangnya kita habis khatam Quran dalam 1 bulan ni, sekurang-kurang 1 kali khatam, tak apa dah. Sebab apa? Quran inilah akan menjadi, Quran inilah akan mensyafaatkan kita, dan juga Quran inilah akan menjadi teman kita, sahabat kita di dalam alam barzah nanti. Apabila kita kembali kepada Allah, apabila kita mati dan kita menuju kepada akhirat, maka di dalam kubur kita duduk seorang-orang diri, maka Quran inilah kita membaca dia, maka dia menjadikan teman kita, kawan kita pada hari akhirat. Di dalam kubur Quran jadi teman kita, jadi sahabat kita. Sebab tu muslimin dan muslimat, kita banyaklah baca Quran. Dan juga amalan Quran ni, siapa dia sentiasa membacakan akan Al-Quran, maka syurga akan merindukan dia. Syurga rindu kepada orang yang membacakan akan Al-Quran. Sebab tu lagi lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan, yang mana Allah Ta'ala turunkan Quran pada bulan Ramadan. Hudan linnas, Quran ni jadi pertunjuk bagi manusia. Banyak kita baca Quran. Dan juga Quran ni jadi segala ubat bagi hati. Hati ni, Quran ni pun jadi ubat bagi hati. Hati kita zulumah, hati kita keras, apabila kita membacakan akan Al-Quran, maka melembutkanlah hati kita. Ni ubat bagi hati. Qiraatul Quran bitadabbur, qiyamul lail, ni ubat bagi hati. Tu dia. Sebab tu kita kena membanyakkan membacaan Quran, dan juga kita sentiasa bertaubat kepada Allah Taala, beristighfar kepada Allah Taala, dan berdoa kepada Allah Taala. Sebab apa? Doa ni apabila masuknya dalam bulan Ramadan, disebut di dalam kitab Bughiyatul Tulab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca doa ni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebab tu satu kali datangnya sahabat radhiyallahu anhu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya, ya Rasulullah, afdal doa manakah yang paling afdal ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa yang paling afdal ialah kamu mintalah keampunan daripada Allah Taala. Al-afwa wal afiyah wassalamata fid dunya wal akhirah. Ini doa yang paling afdal. Sebab tu kita muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita kena bertobat, berdoa kepada Allah Ta'ala, dan juga mengambilkan masa, jangan meluangkan masa ni. Masa bulan puasa ni, masa yang 10 terakhir ni, kita pulung sungguh-sungguh, kita beribadah sungguh-sungguh, supaya kita mendapatkan hasil la'allakum tattaqun, takwa kepada Allah. Kita duduk di dalam 1 bulan Ramadan, orang panggil kita duduk di madrasah, supaya kita nak kita nak mengisikan, kita nak mentarbiahkan di dalam madrasah. Sewaktu mana kita nak mengguna ialah selepas daripada kita balik kepada rumah. Lepas tu kita duduk di dalam bulan Ramadan, kita boleh taat, kita boleh berpuasa, kita boleh qiyamul lail, kita duduk sebulan bulan Ramadan. Kita nak menggunakan selepas daripada Ramadan. Apabila lepasnya Ramadan, maka ketika itu kita guna seperti mana kita duduk di dalam bulan Ramadan. Ni susah ni. Nak dapat ni. Apabila hasilnya, puasa kita, apabila nak hasil, ialah la'allakum tattaqun, takwa kepada Allah Ta'ala. Nak kepada takwa kepada Allah Ta'ala. Sebab tu muslimin dan muslimat, sama-samalah kita berdoa kepada Allah Ta'ala, dan juga kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala panjangkan lagi umur kita, boleh kita sempat lagi pada tahun depan. Lah ni kita 60, tahun depan 61, lah ni 59, tahun depan 60. Umur kita akan pergi hari-hari.
Dan juga kita jangan lupa sentiasa kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Kerana taubat ni lah Allah Ta'ala yang paling suka dan paling kasih terhadap hamba yang sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Apabila kita melalaikan daripada taubat, kerana taubat kita tak bertaubat dengan kesilapan, dengan kesalahan kita, takut-takutnya datangnya mati tadi akan jumpa dengan kita, ketika itu kita sesal selama-lama sebelum pada kita bertaubat. Sebab tu saya berpesan pada diri saya dan juga muslimin dan muslimat, sama-sama kita berdoa kepada Allah Ta'ala, dan juga kita menjadikanlah pada Ramadan pada tahun ini kita puasa dan juga qiyamul lail kita, berdiri kita, sembahyang kita, ibadat malam kita diterima oleh Allah Ta'ala, dan juga kita minta doa supaya Allah Ta'ala panjang umur kita, boleh kita datang lagi berjumpa dengan Ramadan pada tahun depan. Jangan kita nak gaduh raya ya. Ni 10 yang terakhir ni duk fikir tak fikir benda lain. Silap kita ni duk fikir tentang baju raya lah. Baju raya kita, baju raya orang rumah, baju raya anak. Lepas tu nak siap cat apakah yang patut dengan baju kita dan ngecat rumah. Duk fikir rumah, nak memperiasi rumah. Tu dia. Tak kena fikir benda tu muslimin muslimat. Kita fikir macam manakah kita duduk di dalam bulan Ramadan dan juga kita nak mendapatkan hasil takwa, takut kepada Allah Ta'ala. Itu yang kita fikir. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan sedikit kita tazkirah pada malam ini. Semoga-moga menjadikan manfaat pada saya dan juga pada tuan-tuan dan puan-puan. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Dan satu laginya, siapa-siapa yang nak menginfakkan di Pondok Darul Falah, kami sekarang di sana untuk nak buat panggil duk tambungkan tanah. Beli tanah, kita tambung 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 tanah di madrasah tanah untuk bagi meluaskan lagi madrasah. Bolehlah siapa-siapa yang nak mewakafkan, nak menginfakkan, insya-Allah kita ada tabung di sana. Tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tak akan rugi. Kita menginfak lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan, yang mana Allah Ta'ala gantikan kepada kita 70 kali ganda. Bulan lain luar daripada Ramadan, kita bagi satu, Allah Ta'ala balas 10. Tapi di dalam bulan Ramadan, kita bagi satu, Allah Ta'ala bagi 70. Sebab 70 kali ganda. Tu dia. Sebab tu kita kena buat dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang barakah ni. Moga-moga Allah Ta'ala ganda-gandakan lagi pahala ganjaran kepada kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu laginya, insya-Allah kita qiyamul lail pada malam ni pukul apa? Pukul 3. 3.30 insya-Allah. Kita datang ramai-ramai untuk kita bersemangat, semangat insya-Allah. Wallahu a'lam.